Mesej. Ada soalan? Biar. Soalan ni orang dalam ni ke? Tak ada. Ada ni satu soalan. Biarlah dulu. Okey, secara kesimpulan malam ni kita dah menghampiri pukul 9. Jadi harap-harap jadi kita dapat memahami walaupun tidak secara perfect 100%, 100% benda-benda asas tu dan cara-cara seseorang menghubungkan diri dengan amalan-amalan, pemujaan-pemujaan ritual tertentu dengan tariqah-tariqah tadi dan benda-benda yang selalu digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan hajat dengan jalan meminta bantuan dan pertolongan bukan dengan Allah tapi dengan jin, dengan iblis ataupun dengan setan. Okey, nanti saya siapa pula ni? Halo Ustaz. Oh, halo Ustaz. Saya, patut pun. Halo Ustaz, saya Ahleng. Itu murid Ustaz Cina punya orang, mekanik motor relau. Apa itu roda dharma, apa Triratna, apa Pancasila? Apa benda? Ahleng. Okey. Macam ni. Ni bukan orang Islam ni. Ni seorang Cina. Nama dia Ahleng. Ahleng ni tak ada kena mengena dengan Ahleng zaman Sarja Hasan dulu. Zaman Sarja Hasan dulu pun Ahleng juga. Ni bukan. Jadi Cina Ahleng ni dia duduk di relau tu. Kerja dia mekanik motor. Jadi kalau saya pi tukar minyak enjin ke, pi apa, orang Kelantan kata terik rata, nak kata apa bahasa sini terik rata ni? Rantai kita tu kendok, dia bagi tegang rantai tu kan, saya duduk sembang lah dengan dia. Kan banyak depa ada patung-patung Buddha tu. Saya duduk cerita pasal agama lah dengan dia, duduk cerita. Lepas tu saya duduk cakap banyak dengan dia, dia kata, "Oh, hang banyak tahu ah. Nanti apa-apa aku tanya dengan hang." Jadi ni dia tanya sungguh. Dia duduk dalam keadaan tu dekat setahun dah. Bila saya pi saja pasal motor, mesti cerita pasal agama Buddha dengan dia. Jadi ni dia duduk tanya. Dia duduk tanya roda apa ni? Roda Dharma, Triratna, Pancasila. Cang-cang. Nanti. Indonesia Pancasila lain. Dalam Buddha Pancasila lain. Okey, macam ni lah lebih kurang. Tak apalah sambil-sambil. Jadi soalan dia ni penganut agama Buddha. Penganut agama Buddha yang jenis kalau kita orang Islam bukan jenis orang semayang mana. Faham tak? Jenis dia menganut agama tu bukan dia tahu sangat pasal agama dia sendiri. Dan dia pun bukan selalu semayang, dia kata. Jadi dia tanya soalan pertama tentang roda Dharma. Tahu tak roda? Lambang yang macam bendera India kat tengah tu. Bendera India kan lambang roda tu. Jadi dalam agama Buddha pun dia ada. Dia panggil putaran roda Dharma. Macam ni. Sebelum tu, nama sebenar Buddha ni ialah Siddhartha Gautama Buddha. Nama betul dia tu, Siddhartha Gautama Buddha. Bapa dia ialah Sri Raja Baginda Raja Sudodana. Nama bapa dia Sudodana dari suku kaum Sakya dia ni. Mak dia Sri Ratu Maha Dewi Maya. Baik. Bila dua orang ni berkahwin, maka lahirlah Siddhartha Gautama Buddha Taman Lumbini. Bila anak ni lahir, 7 hari lepas dia lahir ni, mak dia meninggal. Mak dia Ratu Maha Sri Dewi Maya tadi meninggal. Bila mak dia meninggal, bapak dia lah yang jaga. Bapak dia ni ada seorang bibik. Bibik ni nama dia Maha Pajapati. Jadi kemudian bila mak meninggal, bapak dia ni kahwin dengan bibik tadi. Iaitu Maha Pajapati tadi duk jaga. Bila sampai tempoh tertentu, biasalah raja dia akan panggil ketua-ketua sami dia ni tengok tilik nasib masa depan anak ni. Jadi ada seorang sami yang cukup terkenal masa tu. Sami ni seingat saya nama dia Asita Kaladewala. Nama dia Sami ni Asita Kaladewala ni. Dia mari dia kata satu masa nasib anak ni dia akan jadi baginda maharaja. Maksud baginda maharaja ialah raja segala raja, tuan segala tuan.
Dan itulah nasib yang terjadi kepada Gautama Buddha. Dengan ringkas cerita, bila dia memilih jalan ni, dia sampai di satu tempat dalam sebuah taman disebut Taman Rosa. Inilah kali pertama dia menyampaikan khutbah. Dalam agama Buddha disebut khutbah Benares. Khutbah Benares ni, depan dia tu ada kumpulan-kumpulan arahat. Tahu arahat? Arahat ni kalau kita baca Quran, kalau pengikut-pengikut Nabi Isa dia sebut Al-Hawariyun. Kalau nisbah bagi agama Buddha, Al-Hawariyun itu ialah arahat-arahat, pengikut-pengikut pendamping setia kepada Buddha. Jadi dia menyampaikan khutbah Benares pertama. Khutbah inilah yang disebut putaran roda Dharma. Bila kita tengok roda tu dia ada hak bulat besar. Sebelum sampai kepada pusat dan paksi roda, dia ada kekisi. Kalau kereta ni kita panggil rim dia tu. Gigi-gigi tu. Lidi-lidi rim tu. Jadi kekisi bagi roda putaran roda Dharma tadi ada berapa? 8. 8 inilah disebut 8 jalan kebenaran, 8 jalan pencerahan. 8 jalan kebenaran, 8 jalan pencerahan. Dan tu sebenarnya amalan-amalan yang patut dibuat, amalan-amalan yang patut diamalkan oleh penganut-penganut Buddha. Dengan kata lain, kenapa dia guna perlambangan roda? Sebab roda ni sifat dia sentiasa berputar. Siapa yang putar roda, maksudnya amalan tu hidup dalam diri dia. Siapa yang tak putar roda, seolah-olah macam dia tak beramal dengan apa yang dijadikan asas kepada 8 pelajaran tu. Macam kita hari ni ada Quran tapi tak baca. Allah suruh semayang, tak semayang. Allah suruh puasa, tak puasa. Jadilah roda tak berpusing. Nisbah mudah. Jadi kalau dia tu nak betul-betul mengamalkan ajaran dia, 8 benda tu sentiasa berputar. Maksudnya mengamalkan 8 benda ni. Bila roda tu berpusing kuat, akhirnya kita nampak lagi tak bilah tu. Mula-mula nampak dia bergerak perlahan bilah tu. Tapi bila laju zoom, kita akan nampak apa? Paksi hak tengah tu. Itulah tahap capaian yang mereka nak. Inilah dalam agama Buddha disebut nirwana. Bukan nirwana Kurt Cobain tu tak. Dia ada satu kumpulan nirwana Kurt Cobain hak bunuh diri tu kan. Itu bukan nirwana lain. Hak ni nirwana kalau kita ni satu tahap yang dapat berdampingan dengan pencipta. Ni nirwana. Satu alam kalau kita lebih pada syurga sebenarnya tahap nirwana terjemahan sebenar Buddha ni. Syurga tu bawah nirwana lagi. Istilah nirwana sebenar. Maksudnya satu alam yang lebih tinggi, dekat pada hadirat Allah lah kalau kita. Dekat dengan hakikat pencipta dah nirwana ni. Baik. Apa yang disebut jalan 8 kebenaran, 8 pencerahan tu bahasa mudah macam ni. Pertama dia sebut pandangan yang benar. Pandangan yang benar. Yang kedua, fikiran yang benar. Nombor 3, ucapan yang benar. Nombor 4, perbuatan, akhlak yang benar. 5, penghidupan yang benar. 6, usaha yang benar. 7, pemerhatian yang benar. 8, konsentrasi yang benar. Faham ke tak? Pandangan yang benar. Maksud dia macam ni. Setiap penganut-penganut Buddha, mereka harus melihat pemandangan dari dalam mata Buddha. Maksudnya melihat dari sudut pandangan Buddha, mata ada 2. Kita pun kena tengok alam dan kemanusiaan hari ini dengan 2. Satu, pandangan bijaksana. Yang kedua, pandangan belas ihsan, belas kasihan. Maksudnya kita tengok sesuatu benda tu dengan bijak. Jadi jangan tengok sekali tu terus kita keluarkan pendapat. Mungkin yang zahir kita nampak demikian, belakang tu mungkin lagu lain. Jangan cepat keluarkan perkataan, jangan cepat melatah dengan masa muda. Tengok tu dengan bijak, baru keluarkan sesuatu pandangan. Yang kedua, kena ada ihsan. Kena ada belas kasihan. Sebab manusia ini tidak ditakdirkan punya bakat dan kemahiran yang sama. Kalau kita dikurniakan lebih, ihsan. Kasihanlah kepada orang yang lebih kurang dari kita. Itu pandangan yang benar. Yang kedua disebut sebagai pemikiran yang benar. Maksudnya hidup kita hari-hari
Fikir hanya benda yang baik, benda yang positif dan fikiran-fikiran yang jernih. Jangan duk fikir benda mengarut. Jangan duk fikir benda negatif. Fikiran yang baik, fikiran yang betul, fikiran yang jernih lah akan menghasilkan karakter-karakter dan peribadi yang baik. Fikirkan apa yang kita fikirkan. Diri kita tu sebenar apa yang kita fikir. Betul ke tak? Kau fikirkan kau boleh tu tak? Lagu. Bila kita fikir kita boleh, memang boleh. Jika kita fikir kita tak boleh, memang awal-awal lagi. Kita memang tak boleh. Sebab kita fikir kita tak boleh. Kita tu apa yang kita fikir. Okey, yang ketiga, ucapan yang benar. Jauhilah pembohongan, jauhilah pendustaan, jauhilah penipuan. Ucap benda yang bagus, benda yang baik, benda yang berilmu, benda yang bermanfaat. Tu dari ucapan yang benar. Peribadi, nombor 4, perkerti yang benar, akhlak yang benar. Buat hanya perkara-perkara Islam cakap mudah, akhlak mahmudah, buang akhlak mazmumah. Penghidupan yang benar, ni ada kata-kata masyhur dia. Penghidupan yang benar macam ni. Penghidupan yang benar, Buddha kata apa? Buddha pernah kata, jika kamu mencari rezeki, janganlah menyebabkan rezeki yang kamu dapat menyusahkan kehidupan orang lain. Bila kamu cari rezeki, dan kalau boleh rezeki yang kamu dapat tu bukan dengan jalan menyusahkan hidup orang lain. Yang kedua dia sebut tentang penghidupan ni, jika kamu mencari kebahagiaan dalam hidup dan kamu berjumpa kebahagiaan, janganlah sesekali kebahagiaan yang kamu dapat tu dengan jalan menafikan kebahagiaan orang lain. Seterusnya ialah apa dia? Usaha yang benar. Usaha yang benar di sini merujuk kepada jalan yang sebenar menuju kepada Tuhan. Bukan bersifat dunia ni. Usaha nak menjadikan kita tu dekat dengan Tuhan. Ibadat-ibadat, ritual-ritual, amalan-amalan dalam agama Buddha, itulah usaha yang benar. Jadi tinggalkan benda yang bersifat fana, hancur ni. Jadi pergi hak kekal, Tuhan pencipta kita. Pemerhatian yang benar. Jadi kata-kata harus benar, perbuatan harus benar, semua. Yang akhir sekali konsentrasi tu, inilah dipanggil tahap meditasi. Maksudnya memikirkan tentang pencipta. Bagaimana cara untuk sampai ke sana. Itu maksud dia roda dharma yang 8. Putaran roda dharma. Jadi baik. Tadi dia tanya apa? Triratna kan? Pernah dengar tak Triratna? Ratna ni biasa kalau terjemah bahasa Melayu apa Ratna ni? Ratna Sari nama orang tak? Dulu ada seorang penyanyi nama Roy. Kau Ratnaku, lagu dia tak? Ratna. Triratna ni bukan macam Trinity. Kalau saya sebut Trinity tahu? Trinity ni macam Kristian punya pegangan akidah, itulah Trinity. 1 Allah, 2 Nabi Isa, 3 Ruhul Kudus. Tu Trinity. Dalam agama apa tadi? Agama Kristian. Dalam agama Hindu ada Trinity. Tuhan Brahma, Tuhan Vishnu, Tuhan Siva. Dalam agama Buddha ada Trinity. Buddha Dharma, Buddha Amitabha, Buddha Maitreya. Trinity. Baik. Sekarang dalam agama Buddha, kalau kita kitab Al-Quran, Yahudi kitab Taurat, Injil kitab Isa sebagai contoh, mereka ada kitab-kitab yang namakan Tripitaka. Bukan Triratna lagi ni, Tripitaka. Bahasa Sanskrit, Tripitaka bermaksud 3 bakul. Tahu bakul? 3 bakul lah, Tripitaka. 3 bakul, kitab pertama nama apa? Sutta Pitaka. Kedua, Wisaya Pitaka. Ketiga, Abhidhamma Pitaka. Ni kitab asas agama Buddha. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka gabung jadi Tripitaka tadi. Baik, yang dia nak tanya Triratna. Triratna saya nak sebut. Pertama Buddha, yang kedua Dharma, yang ketiga Sangha. Oh, tak tahu semua Ustaz. Buddha tu Buddha lah. Buddha tu Buddha. Dharma kalau dalam istilah Islam itulah tariqah. Dharma ni jalan nak sampai pada Tuhan. Dan Sangha itu ialah biarawan ataupun biarawati. Dengan bahasa mudah, Sangha tu
adalah sami lelaki dan juga sangga tu merujuk kepada sami perempuan. Jadi bagi macam ni, kalau huraian agama Buddha, Buddha dia tahu dah bakat yang pencipta bagi, kemahiran yang Tuhan bagi tak sama. Jadi dia nak sediakan satu agama, nak suruh orang ikut jalan yang 8 ni, bukan semua orang boleh tembus. Bukan semua orang boleh ikut. Tapi dia nak cari satu pelindung. Siapa yang paling lemah, orang awam macam mana pun kena masuk dalam 3 ni. Inilah panggil Tri Ratna ni. Inilah Tri Protect, Tri Defend, Tri Pertahanan. Siapa nak sampai, walaupun dia orang awam, ini dia. Cari Buddha, cari Dharma, cari Sangha. Ini hal 8 tu lah. Itulah jalan. Siapa yang beramai dengan 8 roda tu, insya-Allah sampai. Tapi dia kena ada macam kita utusan. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, itulah sangganya. Kalau tok guru kita ustaz, tok guru kita orang alim, tok guru kita tok guru kita ulama, dia sami lah. Itu kalau sangga. Inilah protect nak jaga terus kekal, mewarisi apa? Mewarisi kelangsungan agama ni. Jadi pernah ada cerita macam ni. Ada seorang raja tu, dia tua dah. Bila dia berjalan dalam hutan, dia tengok seorang Tok Sami Buddha duduk dalam sarang burung atas pucuk pokok. Sarang burung tu macam ni. Sarang burung tu banyak. Dia kutip sarang burung, dia buat satu macam rumah dia dengan sarang burung. Dia duduk tapa atas tu lah. Bila raja hak tua ni lalu dia tengok, ada Tok Sami atas tu. Dia pun suruh turun. Tok Sami tu pun turun. Dia kata, kamu penganut agama apa? Aku ialah penganut agama Buddha. Oh, sama. Aku pun Buddha. Jadi aku nak tanya Tok Sami kamu satu soalan. Apakah ajaran Buddha yang paling penting? Dia kata 3 benda saja, hak paling penting. Jangan buat jahat, jadilah orang yang baik, bersihkanlah hati dan jiwa kamu. Tu saja. Hak paling penting. Jangan buat jahat, buat hanya benda yang baik-baik, bersihkan hati kamu. Kawan tu raja hak tua, dia kata, Allah, kalau kamu bagi lagu ni, budak 5 tahun pun boleh faham. Budak 5 tahun boleh faham. Jangan buat jahat, buat benda baik, sucikan hati. Aku mengharapkan kamu bagi ceramah yang panjang, ceramah yang detail. Dia kata, walaupun budak 5 tahun faham, tapi nak buat dia, nak tunai dia, 80 macam kamu pun belum tentu boleh buat. Betul ke tak? Nak buang hak jahat, nak amal hak baik, nak suci hati, belum tentu. Walaupun ayat tu mudah, senang dipaham, belum tentu lagi kita mampu buat. Jadi bahasa mudah tadi, Tri Ratna ni, macam ni lah. Buddha panduan, Dharma jalan, Sangha itu ialah ulama-ulama, pedri-pedri, rahib-rahib ataupun imam-imam bagi depa. Cara nak buat ialah macam ni. Mereka ada ritual khusus nak masuk dalam Tri Ratna, asas. Baik, mereka ada upacara kena baca. Cara dia duduk bersila, kena duduk macam ni. Ini lakonan semata-mata, tidak ada berkenaan dengan yang hidup atau yang mati. Jadi kena duduk macam ni, mereka kena ucap ini depan bihu. Bihu ni wali mursyid lah kalau tarikat kita. Kalau yang perempuan dia panggil bihuni. Bihuni hak perempuan, jatan bihu. Kalau tahap sangga tu umum macam ustaz mana-mana, tapi tahap bihu ni wali mursyid. Wali mursyid nak bagi dharma ni jalan. Cara dia ialah, wahai Buddha, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Wahai Dharma, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Wahai Sangha, aku akan pergi kepada kamu, maka lindungilah aku. Maksudnya dia masuklah dalam tu di bawah bimbingan wali-wali mursyid tadi. Jadi dia duduk dalam mana? Dalam Tariqah Dharma. Tariqah Dharma tu 8 tu lah. Bimbingan daripada ustaz dia, wali dia, amal 8 tu, insya-Allah sampai dia pada tahap pencerahan yang Buddha sampai. Tapi bukan Buddha Dharma. Bukan Buddha Maitreya, Buddha hak tengah, Buddha Amitabha. Dan Buddha Amitabha ni tak ada berkenaan dengan Amitabh Bachchan. Amitabha saja. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul banyak. Tapi kita perlu buat analisa dan kajian. Okey, abaikan Pancasila. Pancasila betul lah abang kata tu, Indonesia. Satu rukun negara. Pancasila dalam nisbah agama Buddha ialah pengakuan untuk tidak melakukan 5 perkara yang terkutuk. Pertama ialah jangan membunuh. Yang kedua, jangan mencuri.
Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan berbohong. Yang kelima, jangan minum arak atau minum minuman keras atau memabukkan. Itu Pancasila dalam agama Buddha. Sebab tu dia kena ada ritual depan biku juga, kena duduk macam tadi. Aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada membunuh semua makhluk-makhluk yang hidup dan bernyawa. Hak macam nombor 1, jangan membunuh. Aku bertekad, iaitu melatih diri, menghalang diri daripada mengambil hak dan barang yang tidak diberi. Maksud faham tak? Barang yang tidak diberi ialah jangan mencuri. Nombor 3, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada melakukan asusila. Asusila tu berzina. Dapat dah malam ni asusila. Kalau acu sila, dia suruh bersila. Ni asusila. Yang nombor 4, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada melakukan pembohongan, penipuan dan pendustaan. Jangan cakap bohong. Dan yang terakhir, aku bertekad melatih diri, menghindar diri daripada meminum minuman keras, arak dan memabuk. Tapi ramai tak orang Buddha minum arak ini? Tu nak cakap tu macam kita lah. Allah suruh semayang, tak semayang. Ini Allah, Tuhan dia kata larang minum arak, dia minum arak juga. Jadi jangan pelik lah. Semua agama ada yang taat, semua agama ada yang ingkar ataupun asi, iaitu tidak mengikut perintah agama masing-masing. Jadi sekurang-kurang malam ni dapatlah ilmu tak? Agama Buddha, walaupun dari sudut putaran roda Dharma, Tri Ratna dan Pancasila. Banyak lagi kalau nak cerita. Tapi biarlah. Sebab jin tadi bila start saja ajaran Buddha, dia keluar dah. Sebab dia nak dengar hak jin saja. Bila saya cerita Buddha, dia keluar dah. Okey. Bang, beres. Boleh berhenti ya? Okey, kita berhentilah setakat ni. Okey, pertanyaan terakhir. Nak sambung jin lagi ke tukar tajuk dah? Lain kali. Saya terbuka ni. Ikutlah. Nak sambung lagi ke? Nak tukar? Ada lagi sambung? Memang ada lagi lah. Sebab dia lagi ramai daripada kita. Memang tak berkehabisan. InsyaAllah ada lagi. Kita akan cerita lepas ni. Cara-cara siap. Cara-cara yang siap bagaimana nak buat. Tapi jangan buat lah. Ini hak mereka buat lah. Hak mereka buat jalan yang salah, jalan yang sesat. Cuma kita nak tunjuk cara. Dan bagaimana kita nak cam seseorang tu dirasuk. Bagaimana kita nak cam dalam rumah tu ada penghuni lain selain daripada kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.